Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zilawati binti Harun dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Saya akan membentangkan satu kajian yang telah dijalankan bertajuk Pencapaian Ukur Kadastra bagi sesi Jun 2019 dan sesi Disember 2019 Diploma Geometrik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Isi kandungan pembentangan terdiri daripada abstrak, pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi, dapatan kajian dan juga kesimpulan. Abstrak kajian ini bertujuan mengkaji pencapaian khusus ukur kadastra dan statistik di kalangan pelajar program geometrik di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Kajian ini menggunakan data-data peperiksaan akhir yang diperolehi dari unit peperiksaan PTSB dan dianalisis mengikut jantinah, grade, hasil pembelajaran khusus, CLO dan membandingkan data bagi dua sesi yang dikaji. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2013. Berdasarkan kepada dapatan kajian, pencapaian pelajar perempuan menunjukkan keputusan cemerlang berbanding dengan pelajar lelaki. Dari segi CLO pula, sama ada dari segi teori atau praktikal, pencapaian pelajar perempuan mendominasi pelajar lelaki walaupun kursus ini melibatkan banyak kerja-kerja ukur lapangan. Dapatan kajian juga mendapati pencapaian pelajar pada sesi Disember 2019 menunjukkan keputusan cemerlang berbanding dengan sesi Jun 2019. Pengenalan kajian geometrik didefinisikan sebagai sains gunaan dan disiplin profesional yang mana bidang ini fokus kepada pendekatan bersepadu di dalam pengukuran, analisis, pengurusan dan pemaparan data reruang. Geometrik merupakan penjenamaan baru bagi bidang ukur tanah. Bagi pelajar yang mengikuti kursus program geometrik, para pelajar dikenaki mengambil 4 kursus yang melibatkan kerja ukur lapangan iaitu ukur kadastra, ukur hidrografi, ukur kejuruteraan dan ukur geodesi. Kajian ini hanya membincangkan berkenaan dengan ukur kadastra 1 di mana ukur kadastra melibatkan kerja-kerja penentuan kedudukan tanda-tanda sepadan lot tanah bagi tujuan penentuan hak milik. Terdapat 3 pembelajaran khusus CLO dan 3 hasil pembelajaran program PLO yang diuji bagi kursus ini. CLO 1 merujuk kepada menilai konsep ilmu pengukuran kadastra dan pembangunan tanah. CLO 2 menilai pelajar dari segi kemahiran praktikal di lapangan. CLO 3 di mana kursus lama menilai pelajar dari segi keupayaan untuk memimpin dan bekerja sebagai satu kumpulan. Manakala bagi silibus baru, ukur kadastra 1 menilai pelajar dari segi kemahiran berkomunikasi. PLO ada 3 PLO di mana PLO 1 menilai nilai aplikasi pengetahuan dalam bidang geometrik. PLO 2 menilai dari segi praktikal bagi kursus lama dan kod baru menilai praktikal menggunakan kod PLO 3. Pernyataan masalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Zaliza Muhammad Jelas pada tahun 2005 didapati pelajar perempuan lebih kepada tugasan bersifat penghafalan fakta manakala pelajar lelaki lebih cenderung kepada tugasan bersifat realistik dan praktikal. Pernyataan ini memberikan maksud kepada pelajar lelaki lebih cemerlang dalam bidang praktikal berbanding dengan pelajar perempuan. Terdapat juga kajian yang menunjukkan kekurangan pelibatan pelajar lelaki berbanding dengan pelajar perempuan di institusi memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Objektif kajian, antara objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah seperti berikut: menganalisis perbandingan pencapaian akademik bagi kursus kadastra antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan bagi sesi Jun 2019 dan sesi Disember 2019. Objektif yang kedua, mengenal pasti kelemahan pelajar sama ada dari segi teori maupun praktikal bagi sesi Jun 2019 dan sesi Disember 2019. Objektif yang ketiga, membandingkan keputusan peperiksaan bagi sesi Jun 2019 dan sesi Disember 2019. Kajian literatur. Ilmu ukur adalah satu bidang ilmu berkaitan dengan kaedah-kaedah pengukuran, perakaman dan perhitungan dalam menentukan kedudukan pelbagai jenis butiran di permukaan bumi. Bagi kerja-kerja ukur kadastra, ianya terikat kepada peraturan dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa bagi menyediakan dokumen hak milik tanah, hak strata, stratum dan perwataan. Disebabkan oleh perkembangan
perkembangan teknologi terkini dalam bidang ukur dari segi perisian, perkembangan dari segi perisian dan peralatan ukur. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia telah memperkenalkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem IKDESTA, di mana sistem ini sistem IKDESTA dengan mewujudkan satu sistem pakaran data ukur berdigit kebangsaan atau dikenali sebagai National Digital Cadastre Database, di mana dengan menggunakan sistem ini, masa pengukuran dapat dipendekkan daripada 2 tahun kepada 2 bulan atau kurang bagi menyediakan pelan hak milik. Bagi pelajar yang mengikuti kursus ukur Cadastre 1 pada semester 3 dan ukur semester 2 pada semester 4, di mana penyampaian kuliah untuk kursus ini melibatkan 2 jam teori dan 3 jam amali. Di dalam penguasaan terhadap sesuatu ilmu khusus, ilmu pengukuran berkenaan dengan kursus ukur Cadastre 1 dan apa-apa kursus yang diambil, ianya bergantung kepada minat, penglibatan dan faktor-faktor sekeliling dan sokongan daripada ibu bapa, para pesyarah dan juga para pelajar sekeliling lah. Metodologi terdapat 4 peringkat proses dalam kajian ini, iaitu peringkat perancangan, peringkat pengumpulan data, peringkat analisis data, peringkat cadangan dan kesimpulan. Di peringkat perancangan, ianya memainkan peranan yang penting di mana bagi memastikan kajian ini berjalan lancar dan untuk memastikan kajian ini mencapai objektif, skop dan sumbangan yang ingin dicapai. Perancangan penting untuk mencapai apa yang hendak dikaji. Pada peringkat pengumpulan data, ianya melibatkan data-data sekunder, pengumpulan data sekunder yang diperolehi dari unit peperiksaan PTSB dan juga daripada para pesyarah yang mengajar pada sesi yang dikaji. Pada peringkat analisis data, data-data yang diperolehi dianalisis mengikut jantina, grade dan mengikut sesi yang dikaji serta dipersembahkan dalam bentuk graf. Dapatan kajian 1, jadual 1 menunjukkan sistem grade yang digunakan untuk menilai pelajar bagi satu kursus dengan menggunakan berdasarkan kepada purata nilai mata atau himpunan purata nilaian seperti yang dipaparkan di dalam slide ini. Bagi 4.0, nilai mata 4.0 menunjukkan jumlah markah dari 80 hingga 100, di mana 4.0 mempunyai grade A ataupun A+, cemerlang dan sangat cemerlang, status cemerlang dan sangat cemerlang. Dapatan kajian 2, analisis pencapaian akademik di antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan bagi sesi Jun 2019 dan sesi Disember 2019. Okey, untuk slide ini dibentangkan jumlah pencapaian berlawanan grade bagi sesi Jun 2019, di mana pelajar perempuan dengan pelajar lelaki oranye dan pelajar perempuan warna kelabu. Okey, didapati pencapaian pelajar perempuan untuk ukur Cadastre 1 sesi Jun 2019, seorang pelajar yang mendapat 4.0, grade 4.0, manakala tiada pelajar lelaki yang mendapat grade 4.0. Okey, dapat sambungan daripada dapatan kajian 2, iaitu untuk sesi Disember 2019 didapati seramai 16 orang pelajar perempuan mencapai grade 4.0 dan hanya 5 orang saja pelajar lelaki mencapai grade 4.0. Okey, secara keseluruhannya, pelajar perempuan ramai yang lulus berbanding dengan pelajar lelaki. Namun, pada sesi ini, tiada seorang pun yang gagal untuk sesi Disember 2019.
Dapatan kajian 2 menunjukkan pencapaian pelajar yang lebih daripada 50% untuk amali dan juga teori. CLO1 menunjukkan konsep berkenaan dengan ukur kadaster dan pembangunan tanah merujuk kepada peraturan ukur kadaster dengan kanun tanah negara. CLO2 menunjukkan lebih kepada praktikal pelajar dari segi ukur kadaster lah. Didapati pada sesi Disember bagi teori, penilaian untuk teori dan untuk praktikal lebih tinggi daripada sesi Jun 2019. Perbandingan keputusan sesi Disember 2019 dan sesi Jun 2019 berdasarkan kepada rajah 2, rajah 3 dan jadual 1 yang telah dibentangkan sebentar tadi, didapati 5.5% pelajar yang gagal pada sesi Jun 2019 dan didapati tiada pelajar yang gagal bagi sesi Disember 2019. Bagi pencapaian pelajar yang mendapat keputusan lebih atau sama 50% lebih tinggi untuk sesi Disember 2019 berbanding dengan sebelumnya iaitu sesi Jun 2019 sama ada dari segi praktikal ataupun teori. Kesimpulannya didapati pencapaian untuk sesi Disember 2019 menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang berbanding dengan sesi Jun 2019 sama ada penilaian amali ataupun praktikal. Kesimpulan, usaha dan pelibatan pelajar semasa waktu perkuliahan memainkan peranan yang penting kepada pencapaian seseorang pelajar sama ada pelajar lelaki atau pelajar perempuan. Penilaian tambahan atau penilaian sumatif memainkan peranan penting kepada pencapaian keputusan cemerlang untuk sesi Disember 2019. Hubungan baik di kalangan pelajar bagi kerja kumpulan terutamanya yang melibatkan amali adalah sangat penting bagi mendapat keputusan yang cemerlang. Pencapaian akademik tidak memihak kepada jantina sama ada lelaki atau perempuan tetapi ianya bergantung kepada faktor-faktor seperti minat, rajin, sokongan pembelajaran yang lain dan sokongan daripada ibu bapa, guru, para pensyarah dan juga rakan-rakan sekeliling. Dan terima kasih.